Kemudian fihinna ni ulama tafsirkan di dalamnya. Ni balik kepada siapa ni? Di dalam sama ada di dalam syurga tu, di dalam rumah tu, atau di dalam hamparan-hamparan tu. Hamparan pula di dalam hamparan-hamparan tu. Sedang duduk berbaring dengan siapa ni diorang berbaring ni? Ini yang Allah nak cakap, fihinna qasiratut tarfi. Allah cerita tentang bidadari. Ini yang kita nak dengar. Dalam Quran ni kalau kita kumpul semua ayat-ayat bidadari ni, macam-macam tuan-tuan, macam-macam aspek yang Allah shape dia pun, bentuk dia pun Allah jelaskan kepada kita. Bentuk tuan-tuan. Itu kalau saya ceritakan, saya tak dapat ceritakan ada muslimat hari ni. Minta maaf lah tuan-tuan lain kali dia punya bentuk tu dari bab lain. Dari bab lain yang itu tak dapat. Itu tak sensor punya. Betul tak sensor. Saya baca buku tafsir Jawi, tafsir Al-Ihsan. Ini betulnya tafsir. Patut orang belajar kitab ni lah. Dia betul-betul bagi terjemahan yang tak dapat dalam terjemahan kita. Terjemahan tu Syekh Said itu tafsir Ihsan tu. Jadi macam-macam aspek bidadari yang Allah SWT ceritakan. Yang di sini Allah ceritakan 2-3 aspek dia. Satu aspek Allah tak sebut qurratu ain ke apa. Tak ada. Allah qurratu ain juga apa ni? Apa nama bidadari apa? Apa ni? Apa dia? Qurratu ain itu penyejuman. Penyejuman hurun in. Allah tak ada hurun in, hur yang mata jeli, mata besar. Ni tak ada. Ni Allah sebut satu je. Dia cakap ada kena-mena dengan mata juga. Lam qasirat yang, kalau yang bahasa kita pendek lah, tor pandangan mereka tu. Jadi qasiratut tor, kata ulama, bidadari ni pandangan dia ni, dia tak pandang pada orang lain. Dia tak pandang orang lain, tuan-tuan. Syurga ni berapa juta orang, berapa ramai orang. Dia hanya pandang pada satu orang je. Siapa tu? Suami dia. Itu dia. Dia punya suami dia. Dia hanya pandang suami dia. Dia tak kisah orang lain. Dia hanya tumpu pandangan dia kepada suami dia je. Dia tak tumpu pada orang lain. Tuan-tuan kalau ada isteri ke ada apa-apa, kalau bawa jumpa Mak Saleh ke orang Arab yang handsome ke apa, dia akan pandang suami kita sebelah, dia lupa terus. Ini hidung penyek ni sebelah, mata sepet pula. Yang ini macam mana perempuan soleha pun, baik pun, dia akan jeling juga. Macam kita lah, lelaki soleh pun akan jeling perempuan juga. Cantik juga. Dia akan tengok. Itu tak qasiratul tarfi. Itu mata dia liar. Itu mata liar. Tengok juga. Macam mana suami handsome pun, dia tengok juga orang lain juga. Lelaki-lelaki yang lain dia tengok juga. Lelaki bukan aurat dah tengok muka aurat dia. Tak kan? Tapi dia ada minat juga lah. Dia nak tengok juga kepada. Tapi lain dengan bidadari, dia tak dapat. Di dunia tak dapat. Dia tak ada, dia fokus kepada suami dia. Sekarang ulama bukan macam kita, tuan-tuan. Baca ayat ni, jangan terus ayat. Dia betul-betul kaji ulama ni. Kenapa bidadari tengok suami dia ni? Apa specialnya? Itu ulama bincangkan. Kenapa bidadari ni special? Pasal suami dia handsome sangat. Tu dia. Allah, suami dia handsome sangat. Ini dalam kitab tafsir, bukan saya buat cerita ni. Suami dia terlalu cantik sangat, dia tak boleh pandang orang lain. Allah, tengok macam mana tuan-tuan. Jadi dia tumpu je mana suami. Bayangkan kita balik rumah, isteri tengok je, tak main handphone, tak main apa apa tengok je, kita makan tengok aja bagaimana. Kita tengah baca buku, tengah handphone, dia sebelah tengok je muka dia. Takut juga aku dengan isteri macam ni. Ikut aja mana kita pergi, tuan-tuan. Minat sangat dia dengan dia, dengan suami dia. Minat sangat. Dia tak minat lagi benda-benda apa pun dia tak minat. Suami aku je yang aku nak. Aku tak nak orang lain lagi. Dengan Allah. Itu dia cakap.
Itu panjang lagi tuan-tuan, saya pun dah lupa apa. Tapi bila saya baca, ya Allah, dia tak ada dunia ni. Bidadari dunia ni tak ada, bidadari akhirat macam itu. Jadi dia punya tumpuannya kepada suami dia saja. Walaupun ada orang lain juga, walaupun ada orang dia cakap suami aku yang paling, aku diciptakan untuk suami aku. Suami dan dia jealous kalau orang lain tengok suami dia gini, dia nak suami dia juga. Itu bidadari punya sifat bidadari ni. Kita cakap setia sangat dengan suami dia. Untuk apa? Bukan 1-2 hari, kita mungkin 1-2 hari je, baru kahwin je. Ini untuk selama-lama ni, untuk selama-lama. Makin hari makin cinta. Dia punya cinta tu dalam syurga tu, bukan dah lepas sebulan 2 bulan kurang cinta, turun, tak ada. Makin hari makin meningkat tuan-tuan. Makin hari makin meningkat dia punya cinta bidadari tu kepada suami dia tu, tak pernah turun-turun. Dia akan stay je forever. Jaga forever young lah macam kita awal-awal aja. Lepas tu tak. Kalau syurga macam dunia ni, awal-awal aja, lepas tu dah tak cinta lagi. Allahu Akbar. Tak seronok lah. Pasal kita akan tinggal selama-lama. Yang ini kita dengan siap lah, ini aku 60 tahun lepas tu aku pun meninggal, aku pun mati ke apa, dia tinggalkan dia. Ini selama-lama. Macam mana nak hidup kalau isteri tak cinta dengan kita dalam syurga? Jadi dia punya cakap aja, nanti kita masuk Mauruban al-Suraba, Maurub manja sangat. Dia punya cakap aja, suami dia kata jangan stop cakap. Tak boleh. Dia punya manja dia punya cakap aja, suami sudah suka. Dia buka mulut je. Ada tak isteri tuan-tuan yang cakap je, jangan stop. Jangan stop. Kalau saya stop lah. Aku dah tak boleh lagi dengar lagi berdesing lah. Tapi dia terbalik opposite. Jangan stop. Allah Akbar. Kalau nak ceritakan panjang lagi tuan-tuan, masa tak cukup. Yang paling terbaik sekali, lam yatumizhunna, tak pernah disentuh pun insun manusia qablahum wala jan, walaupun jin. Jadi jin pun ada dia punya bidadari juga. Jadi kat kita je bidadari kita, jin pun ada. Jadi jin punya bidadari lain. Itu kita Allah tak ceritakan di sini. Jadi tak pernah disentuh pun. Namanya Allah cipta mereka semata-mata untuk suami mereka. Tak pernah sentuh ni, tak pernah kita cakap tak pernah bersatu pun dengan sesiapa pun. Anak dara lah. Anak dara bidadari ini yang tak pernah disentuh oleh manusia atau jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan yang kamu dustakan. Ka'annahunna yaqut, seolah-olah mereka di bidadari ini seperti yaqut, bermata delima wa marjan. Allahu Akbar. Yang bermata kan dia transparent kan, bermata ni. Dia berkilau sangat, cantik sangat, dia transparent bermata ni. Jadi kulit-kulit mereka ni transparent macam tak. Boleh nampak ada hadis kan, dekat boleh nampak dia punya tulang sumsum dia. Macam gitu. Putih sangat, dia transparent. Allah. Kita tak tahulah tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok bidadari tu, kalau di dunia je bidadari tu depan kita, terus sakit jantung nak mati terus. Berdegup jantung kita berdegup terus mati. Dia maut terus mati. Kan banyak orang mati kan kerana jantung dia berdegup sangat. Begitu kan kalau tengok bidadari ni terus mati terus. Kalau dah tengok Rasulullah dia punya tudung je, kalau jatuh dia pengsan orang. Tudung dia je jatuh dia. Belum bidadari tu. Jadi kalau bidadari, Allah dia punya cantik dia tak tahulah macam ini Allah offer siapa? Offer tuan-tuan. Allah offer yang terbaik punya. Wanita yang terbaik sekali adalah bidadari. Sekarang orang lagi dekat, itu wanita dunia macam mana? Ini wanita dunia ni, kadang dia tak faham. Bila Allah cerita dalam Al-Quran tentang bidadari syurga ni semua, yang cantik, yang manja, yang ini semua, mereka tu wanita bidadari syurga dengan bidadari dunia. Dia kalau wanita salihah yang masuk ke syurga, siapa yang lebih baik? Ulama bincang juga tuan-tuan. Bidadari dunia dengan bidadari syurga, siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik? Cantik dengan itu, siapa yang lebih cantik? Siapa yang lebih manja? Siapa yang lebih ni? Siapa tuan-tuan? Syurga ke dunia punya? Made in syurga ke atau made in dunia? Dunia. Dia tu dunia yang lebih cantik. Jadi bayangkan
Sebenarnya bila Allah ceritakan tentang bidadari syurga tu, mereka tu lebih cantik. That means itu yang idaman. Wanita apa lagi idaman? Dia bukan mengidam dengan lelaki, dia mengidam diri dia je. Lelaki lain mengidam perempuan. Wanita dia nak cantik je kan. Dia nak muka dia cantik, dia nak ini, dia nak. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kecantikan bidadari, sepatutnya mereka pun lagi apa ni, lagi motivasi, lagi bersemangat lagi bila tengok, ya Allah, aku nanti akan jadi macam gini punya cantik, aku akan jadi macam gini Allah Akbar. Itu part wanita suka macam gitulah. Kita pula tak suka gitu. Kita pula lain pula. Jadi inilah kita cakap Allah Subhanahu Wa Taala bila ceritakan tentang bidadari untuk memberi motivasi kepada wanita juga, yang mereka ni akan menjadi kalau misalnya masuk syurga, mereka ni ada yang cakap mereka ni adalah ratunya bidadari. Ratunya bidadari. Kerana confirm seorang itu masuk syurga tak satu pasangan, lebih daripada satu pasangan. Semua paling kurang dua lah tuan-tuan. Paling kurang ada dua pasangan di dalam syurga. Sebab itu rumah nak kena besar dalam syurga. Rumah kalau ada orang yang ramai bidadari ni, rumah dia dah kena besar-besar. Kenapa rumah nak kena besar? Bilik nanti tu bukan supaya tidak bertemu madu-madu tu tuan-tuan. Kalau rumah 90 km tuan-tuan, satu rumah di JB, satu rumah di Batu Pahat, satu rumah di manalah. Okey tak tuan-tuan? Dia jumpa tak? Mana dia jumpa? Itu ulama cakap kenapa rumah kena besar tempat syurga tu. Pasal ramai isteri. Kita di dunia pun macam gitu juga. Kita dia nak pergi nak rumah mana satu, ada satu rumah aje. Kalau dapat dua rumah, okey. Kalau kan tadi berapa rumah dia dapat dua rumah aje. Dua rumah, bukan macam di dunia boleh sampai 10 rumah. Di akhirat tu maksimum 2 rumah aja, awak dapat 2 rumah aja. Jadi kalau rumah kecil, isteri banyak, tak kecoh ke? Tak ada lah gitu Jadi rumah mesti besar lah. Rumah besar. Kalau cakap masuk akal lah. Kalau 90 km rumah dia dalam sebuah hadis walaupun cakap dhaif tapi 90 km ni, dia memang macam gitulah. Dia punya rumah besar dia bagi seorang itu. Allahu Akbar. Jadi ini semua Allah cakap hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak, bukankah balasan yang baik, dapat balasan yang baik ini melainkan dengan amalan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan bagi amal yang baik itu melainkan bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga. Jadi ada dua ihsan di sini. Satu, ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi cakap, anta'budallah ka'annaka tarahu, iaitu apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tak melihat Allah, ingatlah Allah melihat engkau. Jadi itu ihsan. Dan ihsan seseorang itu kepada makhluk, kepada manusia. Ihsan kepada ibu bapa, ihsan kepada keluarga, ihsan kepada sahabat-sahabat dan saudara dia. Itu ihsan. Jadi kalau dia buat ihsan di dunia ni, kalau ihsan kepada Allah, dia melaksanakan apa perintah Allah. Jadi ihsan kepada makhluk, kepada kucing, kepada binatang-binatang, kepada kita juga alam sekitar, dia ihsan. Ada lagi satu ihsannya, Allah akan balas dia dengan ihsan juga, dengan baik juga. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Kalau awak buat baik, balasan dia pun baik juga. Senang je. Buat baik, balasan dia baik. Allahu Akbar. Fi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi dengan lagi satu syurga. Itu baru satu. Satu syurga, itu yang syurga tertinggi. Ada syurga yang bawah sikit, golongan yang second classnya. Tadi first classnya, orang yang first class. Ini second class punya. Wah, nampak dia second class macam lower class lah. Kita akan lower class. Jangan ke mana-mana, lower class punya pun tak ada tandingan punya. Di minggu depan kita tengok lower class punya syurga macam mana.
Itu first class kita tengok. First class jalannya. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Pasal bidadari je boleh tanya. Lain tak boleh. Wah, boleh. Betul juga. Tak. Tadi Ustaz cakap dalam syurga kita maksimum dapat 2 rumah. Bukan maksimum. 2 rumah je kan. Yang saya ada dengar satu lagi hadis mengatakan solat sunat subuh takbirah tu kita lakukan dapat 2 seisi dunia tu. Cuba ada kaitan dengan tadi. Itu dia, kalau solat sunat sebelum subuh, pahala dia adalah dia punya pahala adalah dunia dan seisinya. Dunia dengan seisi dia. Itu dia punya pahala dia lah. Pahala dia. Dia tak sebut syurga pun. Mungkin anda kena itu lain punya pahala. Itu tak ada, itu pahala dia seperti dunia dan seisinya. Apa dunia? Mahal lah, macam-macam apa permata apa saja di dunia ni. Itulah lebih baik daripada dunia. Bukan yang bangkai-bangkai yang dunia apa-apa, yang harta-harta dunia ni kalau dikumpulkan semua tu, maka 2 rakaat solat sunat itu lebih baik daripada harta semua yang ada di dunia ni. Allahu Akbar. Itu belum cakap dia punya solat subuh lagi, itu baru cakap dia punya sunat saja. Dia punya fardu belum lagi. Allahu Akbar. Berbahagialah orang yang solat subuh, terutama di masjid. Allahu Akbar. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.